ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Encik Wahid dari Pejabat Penilaian yang baru saja pencen, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Ihsan Kampung Manjoy, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tidak ketinggalan datuk kita, Datuk Nurdin. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pada malam ini dengan izin Allah, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan untuk berada di dalam surau ini. Walaupun di luar sana hujan, tapi di dalam ini dibaginya kesempatan bagi kita untuk mengadakan satu majlis, iaitu untuk memperingati seseorang yang paling istimewa yang pernah Allah jadikan. Paling istimewa orang ni, orang yang terbaik dalam segenap aspek kehidupan. Sebut saja apa kehidupan, inilah dia orang yang terbaik. Guru yang terbaik, pendakwah yang terbaik, suami yang terbaik, ahli ibadah yang terbaik, pemimpin yang terbaik, ahli perniagaan yang terbaik, panglima perang yang terbaik. Sebut je apa bendanya. Inilah dia orang yang terbaik, yang paling istimewa, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijemput oleh Allah khusus daripada bumi naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima pangkat yang tertinggi di kalangan manusia. Manusia lain tak dapat pangkat itu, tapi baginda dapat. Inilah dia orangnya yang kita selawat ke atasnya tadi. Namanya Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita selawat pada dia tadi. Allah balas balik setiap kali kita selawat, Allah balas balik 10 kali selawat. Kita selawat sekali, Allah balas 10 kali. Kalau Allah selawat dengan kita, itu artinya Allah nak ampunkan dosa kita. Kita selawat dengan Nabi, kita minta ampun dengan Allah untuk Nabi. Tapi kalau Nabi selawat dengan kita, Nabi minta ampun untuk kita daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah selawat kita, maknanya Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Ndak ke tak ndak. One more time, ndak ke tak ndak. Atas banyak-banyaklah berselawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan malam ini aja, sampai bila forever and ever and ever and ever and ever and ever, sampai kita padam. Jangan berhenti kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia ni orang yang paling istimewa, orang yang paling apa? Yang paling baik. Sebab itu disuruhnya kita menjadikan baginda itu sebagai suri tauladan, sebagai contoh, sebagai ikutan. Kalau dia tak baik, takkan Tuhan suruh kita ikut dia?
Ada tak Tuhan suruh kita ngikut dia? Ada kata ni baca Quran. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, kata Allah. Sesungguhnya untuk engkomek. Tahu ke engkomek? Cakap orang kampung Gajah. Komek. Ini yang cakap ni orang kampung Gajah, tahu? Itu sebab ke mana saja dia pergi, dia mesti mempertahankan ke kampung gajahannya. Sesungguhnya untuk komen dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. The best example that you can get is from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah, bagi sesiapa yang berharap nak berjumpa dengan Allah. Siapa berharap nak berjumpa dengan Allah di akhirat kelak, yaumal akhir, pada hari akhirat nanti, hendaklah jadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan. Karena dia pelaku yang terbaik, contoh yang terbaik. Siapa ahli ibadah yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa suami yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pentadbir yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sebut. Peniaga yang terbaik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang terbaik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sebut saja. Inilah dia orang yang terbaik. Mengatasi orang-orang yang masyhur-masyhur yang dulu-dulu. Mengatasi Nabi Isa, mengatasi Nabi Musa, mengatasi nabi-nabi yang lain. Begitu juga mengatasi ahli-ahli fikir yang disanjung oleh orang terdahulu, mengatasi Kang Fuzi, mengatasi Gautama Buddha, mengatasi apa lagi? Guru Dana dan sebagainya. Inilah dia lebih baik. Lebih baik dengan orang moden ni, tak terlawan. Baginda itu orang yang paling baik dalam apa aspek sekalipun. Dalam apa bidang hidup pun. Ini yang kita nak ikut ni. Ya, yang kita nak rayakan pada malam ini. Nak sambut pada malam ini. Bukan nak nyambut hari jadi. Kalau nak nyambut hari jadi, kena sediakan kek besar-besar. Tahu kek besar-besar? Letak atasnya pacakkan bawah 1437 lilin. Lepas tu dia pasang lilin tu. Lepas tu nyanyi ramai-ramai. Ya, tadi kita nyanyi juga, tapi nyanyi apa? Sallallahu ala Muhammad. Kalau nak nyambut hari jadi bukan bunyi tu nyanyinya. Apa nyanyinya? Apa lagunya? Happy birthday to you. Dia minta orang nak nyambut hari jadi kena. Happy birthday to you. Happy birthday to Nabi Muhammad. Happy birthday to you. Betul buat apa? Betul buat apa? Tiup lilin tu sampai padam habis. Lepas tu tepuk tangan. Apa itu balik. Itu nyambut hari jadi. Tapi kita malam ni bukan nak menyambut hari jadi. Kita nak mengkaji apa dia ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita jadikan ikutan, supaya kita jadikan contoh, supaya dapat kita laksanakan dalam hidup kita. Mesti ikut Rasulullah. Sembahyang kita kena ikut Rasulullah. Puasa kita kena ikut Rasulullah. Kita didik isteri kena ikut cara Rasulullah. Kita mentadbir kena ikut Rasulullah. Kita berniaga kena ikut Rasulullah. Kita berjuang kena ikut Rasulullah. Akhlak kita kena ikut Rasulullah. Apa saja yang kita buat dalam kehidupan, mesti kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Allah datangkan Al-Quran bagi baginda sebagai apa? Untuk kita rujuk kepadanya. Ya, setelah baginda tiada, sekarang ni dia tak ada dah. Jadi macam mana kita nak meniru Rasulullah? Macam mana kita nak jadikan baginda sebagai contoh?
tengok Al-Quran. Kerana Nabi berpesan, taraktu fikum amran, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati, kata Nabi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalau kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, pasti kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. You will never go astray kalau ikut dua perkara ni. Rasul jamin ya. Apa dia ditinggalkannya? Al-Quran, kitab Allah, iaitu Al-Quran. Lagi satu, sunnati, sunnah aku. Sunnah aku tu artinya hadis-hadis yang aku tinggalkan. Sebab itu apa saja perbuatan kita, kita kena ikut dua perkara ni. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita ikut ini, kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kita akan menjadi orang yang diredai oleh Allah. Ikut Quran. Jadi kena tengok Quran lah. Nak tahu apa yang diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW, kena tengok apa dulu? Tengok Quran dulu. Lepas tu kita orang Islam ni mesti selalu membaca Al-Quran. Bila baca, kita akan dapat satu ayat yang berbunyi begini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kata Allah, ini Allah cakap ni ya. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmat aku bagi kamu. Wa raditu lakumul islam madina, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Ini Allah dah isytiar ni. Apa kata Allah? Bahawa Islam itu sudah lengkap. Tahu apa kata lengkap? Ya Allah, dia tahu apa kata lengkap. Cakap orang putih lengkap apa? Dia minta erti kat orang putih ke sini ni? Cakap orang putih lengkap apa? Lengkap apa cakap orang putih? Ya Allah. Apa? Complete. Betul itu. Ada lagi satu perkataan apa? Perfect. Islam is already perfect. The way of life in Islam is perfect. When something is perfect, why do you want to go for something else which are not necessarily perfect? Faham tidak lah, ngapain tak ngaji orang putih yang lain. Bila sesuatu itu sudah lengkap, mengapa kita nak mencari sesuatu yang lain yang belum tentu lengkap? Islam sudah ngajar kita cara hidup yang lengkap. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada dalam Islam. Ada ya? Ada tak? Ada bangkangan kan ni? Apa saja dalam Islam ni ada terkandung ajarannya. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara. Ada tak diajar dalam Islam? Kita bagi contoh lah. Benda yang paling kecil apa? Menguap. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak menguap? Tak ada orang tu ni, saya nak nanya ni. Ada tak Islam ngajar kita macam mana menguap? Ada ke tak ada? Ada tak betul? Ada, betul. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak berosin? Jawab, ada ke tak ada? Baru betul. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak mamam? Ada. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak tidur? Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak Tahu ke dia main ni? Kalau dah itu pun ada, yang besar-besar tak ada ke? Pendidikan tak ada dalam Islam. Ekonomi tak ada ke dalam Islam? Pentadbiran tak ada ke dalam Islam? Perjuangan tak ada ke dalam Islam? Akhlak tak ada ke dalam Islam? Apa lagi? Pergaulan tak ada ke dalam Islam?
Kenuri kenara tak ada ke dalam Islam. Ya. Jadi maknanya Islam itu satu cara hidup yang lengkap, perfect, yang complete. Islam is a complete way of life. Ini bukan saya ngabur ni, Allah ngabur. Kita ni orang beriman. Kita kena percaya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu ialah cara hidup yang lengkap. Jadi kita kena ikut cara Islam. Apa saja yang kita buat kena ikut cara Islam, baru diterima Allah sebagai ibadah. Kalau tak ikut Islam, Tuhan tak terima, Tuhan reject. Apa saja buat tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Semayang tak ikut Islam, Tuhan terima ke tak? One more time. Semayang tak ikut cara Islam, Tuhan terima ke tak? Puasa tak ikut cara Islam, Tuhan terima ke tak? Berpakaian tak ikut cara Islam, Tuhan terima ke tak? Berakhlak tak ikut cara Islam, Tuhan terima ke tak? Whatever you do, kalau tak ikut cara Islam, Tuhan tak terima. Kenuri kenara tak ikut cara Islam, Tuhan terima ke tak? Bila dia kenuri kenara ada deng 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 deng, terima ke tak? Sudah tak pandai jawab pada. Nikah kahwin ada. Selamat pengantin baru, selamat bahagia, Tuhan terima ke tak? Sekali lagi, terima ke tak? Bahagia apa yang masuk neraka? Ini dia tuan-tuan dan puan. Apa saja yang kita buat kalau tak ikut cara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, Tuhan reject. Mana tahu? Allah dah sebut dalam Quran. Tengok surah Ali Imran. Tu Imam ada, dia boleh cek. Surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari cara hidup lain dari Islam, mencari hidup yang lain daripada cara hidup Islam, whatever you do which are not in accordance with the teachings of Islam, falan yuqbala minhu, sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Tuhan tak terima. Buatlah apa pun, kalau tak ikut cara Islam, Tuhan tak terima. Nuri kenara tak ikut cara Islam, Tuhan tak terima. Akhlak tak ikut cara Islam, Tuhan tak terima. Semayang tak ikut cara Islam, Tuhan terima ke tak? Tak terima. Mesti ikut cara Islam. Itu sebab kita wirid setiap malam. Tanya Tok Imam ni, ada tak wirid setiap malam? Apa wiridnya? Inna dina indallahil Islam. Ada tak wirid tu? Sesungguhnya cara hidup yang diredai oleh Allah hanyalah cara hidup Islam. Ini dia yang diajar oleh Nabi kepada kita, yang disuruh kita ikut, yang disuruh kita jadikan contoh. Segala-galanya kita nak ikut Nabi. Sedangkan benda itu kita buat juga. Orang Islam semayang, orang kafir semayang ke tak? Sekali lagi, orang Islam semayang, orang kafir semayang ke tak? Semayang, tapi orang kafir punya semayang terima ke tak? Yang diterima semayang cara Islam. Bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, dengan berbagai-bagai syarat yang tertentu, baru diterima. Lain daripada Islam tak terima. Wa fil akhirati minal khasirin, dan orang di akhirat, orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Kenapa? Kerana tak ikut Islam. Iaitu kena faham. Ini mesej yang pertama nak disampaikan pada malam ini. Yang pertama, bahawa Islam itu adalah satu cara hidup yang lengkap. Keep that in your minds. Bahawa Islam itu adalah cara hidup yang lengkap. One more time, takut lupa. Esok tanya dia orang apa dia ajar, apa dia ceramahkan Ustaz Ibrahim malam. Ini ingat, bahawa Islam itu adalah satu cara hidup yang lengkap, perfect, complete. No more room for modification, no more room for alteration,
No more room for addition. No more room for changes. Kena ikut Islam itu mengikut apa yang ada terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun kadang-kadang hukum itu tak sesuai dengan akal kita. Macam tak logik aja. Padahal hukum Islam mana yang tak logik, semua logik. Tapi kalau kita ikut otak kita macam tak logik aja. Ya. Logik ke tak logik? Orang perempuan disuruh tutup aurat. Negara Malaysia ni panas. Logik ke tak logik? Kalau kita fikir dengan otak, tak logik. Yeah. How can you ask me to tutup Malaysia is a hot country? Yeah. Itu yang terpongeh je lah. Tahu ke terpongeh? Orang mengajar cakap terpongeh. Yeah. Pasal apa? Pasal dia ikut otak dia. Dia ingat dia lebih pandai dari tuan yang menjadikan otak tu. Sebab itu dia tak mau tutup aurat. Yeah. Kalau ikut otak, memang kita tak akan menerima hukum hakam Islam. Mana sesuai dilaksanakan Islam dalam negara yang majmuk seperti Malaysia, katanya, kalau ikut otak. Tapi Allah suruh macam mana? Allah suruh ikut cara Islam. In whatever field you do, mesti ikut cara Islam. Ada perintah Allah nanti kan. Kita apa lagi? Kita panjang lagi cerita itu. Jadi apa saja kita ikut cara Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kita kena faham bahawa Islam itu satu cara hidup yang lengkap. Yang kedua, kalau kita buat sesuatu tak ikut cara Islam, Allah apa? Allah terima ke Allah tolak? Allah tolak. Ya, kalau tak ikut cara Islam, Allah tolak. Ya, orang Hindu semayang, orang Kristian semayang, orang Buddha semayang, orang Bahai semayang, orang Sikh menggali semayang. Atas Tuhan terima ke tak? Cara mereka semayang Tuhan terima ke tak? Tak terima. Ya? Rugi aja, penat aja dalam semayang. Tuhan tak terima. Mana tahu tak terima? Kerana Allah dah sebut tadi, siapa melakukan satu perkara tidak mengikut Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah gunakan kalimah lan. Lan tu artinya tak ada harapan langsung. Lil abad, sampai bila-bila Tuhan tak terima. Falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu di akhirat nanti tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Nak untung ke nak rugi? Sekali lagi, nak untung ke nak rugi? Ya. Siapa nak rugi angkat tangan? Kita nak untung. Di akhirat besok hanya ada dua tempat saja. Satu tempat untung, lagi satu tempat rugi. One more time. Di akhirat ada dua tempat saja. Satu tempat untung, lagi satu tempat rugi. Dia tak ada tempat pulang modal, tahu? Di akhirat tak ada pulang modal. Untung, rugi. Kalau tak rugi, untung. Tak untung, rugi. Tak rugi, untung. Itu aja dua tempat. Ya, orang yang waras, orang yang cerdik, dia tentu hendakkan untung. Dia tak nak rugi di akhirat. Ya, kalau orang tak ikut Islam, dia rugi nanti di akhirat. Ruginya di mana? Dalam kubur lagi ruginya. Ya, bila tak beriman, dalam kubur lagi dah dipelupuh di malaikat. Kemudian bangkit dari kubur pula, kena pelupuh lagi. Di padang mahsyar kena lagi. Sampai dia masuk dalam neraka, kena lagi. Tu orang rugi lah tu. Orang yang untung, dikubur pun untung. Dikubur pun untung, tahu. Kalau ditanya, malaikat kita boleh jawab. Boleh cek semua. Malaikat dah cek semua. Elok belaka jawapan kita. Apa kata malaikat? Ditanyanya, man rabbuka? Kita menjawab, Allahur Rabbi. Wa man nabiyuka? Kita menjawab, Muhammadun Nabi. Apa itu cek pula sembahyang kita. Semua beres. Apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu laksana seorang mempelai. Macam mempelai, tahu? Tak ingat ke jadi mempelai ke tu? Ya Allah, dia mana? Tak ingat ke masa jadi mempelai ke tu? On your first wedding night, ingat ke tak ingat? Saya dah 48 tahun kahwin, saya ingat on my first wedding night. Ya? Ingat ke tak ingat? Wahai tak ingat tak? On your first wedding night, ingat tak? Jadi mempelai. Lena ke tak lena tidur? Lena ke tak lena tidur? Kalau lena bingung jawabnya.
on your first wedding night, mana lainnya tidur. Sedar-sedar dah siang aja. Begitulah seronoknya. Macam itulah orang dalam kubur tu. Kalau dia boleh jawab, akidahnya betul, ibadahnya cukup, akhlaknya baik, macam apa? Macam mempelai di malam pertama dia. Begitulah. Tapi bagi orang yang deraka, bagi orang yang kafir, bagi orang yang zalim, bagi orang yang munafik, apa jadi? Kena pelupur, dentum, dentam, dentum, dentam, dentum, dentam, kena pelupur ya. Baik, itu mesej yang kedua, bahawa Islam hanya Islam saja yang diterima oleh Allah. Lain daripada Islam Tuhan tak terima ya. Mesej yang ketiga, kita dalam melaksanakan Islam ini mesti buat semua. Tak boleh buat sikit, tinggal sikit, ambil ini, tolak ini, terima yang ini, menentang yang ini. Tak boleh. Kena ambil semua sekali. Mana tahu? Mana tahu? Allah dah kabur dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman tu? Kita lah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam kesemuanya sekali. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Apa saja masuk Islam tu semua sekali. Apa bidang pun mesti ikut Islam. Akidah ikut akidah Islam, ibadah ikut ibadah Islam, akhlak ikut akhlak Islam, perjuangan ikut perjuangan Islam, pakaian ikut pakaian Islam, hiburan ikut hiburan Islam, sokan ikut sokan Islam. Apa lagi? Kenduri kenara ikut kenduri kenara Islam. Berdakwah ikut cara Islam. Lagi apa? Kemasyarakatan kena ikut kemasyarakatan Islam. Keluarga kena ikut keluarga Islam. Pendidikan kena ikut pendidikan Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Ini Tuhan kabur ni. Kalau tidak Tuhan tak terima. Sebab itu saya kabur pada awal-awal tadi bahawa Islam itu meliputi segenap aspek kehidupan. Everything is there in Islam. Nothing is left out. Faham-faham idak-idak lah. Tak faham apa tak ngaji orang putih pun. Semua ada dalam Islam. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Jadi kena ikut cara Islam. Kalau tidak Tuhan tak terima. Jadi diperintahkan Allah kita ni masuk dalam Islam kesemuanya sekali. Apa saja dalam kehidupan kena ikut cara Islam. Mana tahu cara Islam? Yang contohnya dibawa kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut keputraannya pada malam ini. Kena kajilah macam mana Rasulullah semayang baginda macam mana, pakaian baginda macam mana, ketegasan baginda macam mana, kesabaran baginda macam mana. Kena kajilah. Malam ni tak adalah sempat nak ngaburkan semua sekali. Ya. Bacalah riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita tahu macam mana baginda ni berjuang. Baru kita tahu macam mana baginda ni akhlaknya. Akhlak Rasulullah macam mana? Ditanya kepada isterinya Aisyah, macam mana akhlak Rasulullah itu Aisyah? Jawab Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu ialah akhlak Al-Quran. Siapa nak tengok Al-Quran dipraktikkan dalam kehidupan, tengoklah kehidupan Rasulullah. Dia macam Quran yang hidup, ya. Diamalkannya Al-Quran tu. Kita Quran tolak tepi. Otak dulu kita. Quran tolak tepi dulu. Itu kita. Saya lah tu, bukan tuan-tuan. Saya. Yang menolak mati dengan saya. Tuan-tuan tidak, saya. Ya. Tak nak ikut Rasulullah. Tak nak ikut Al-Quran. Quran tu ketepikan dulu. Ikut logik akal dulu. Mana sabar ke tak mana sabar, baru ikut. Kalau dah tak buat. Itu yang akibat kita hari ini. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ikut apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Baca surah An-Nur ayat yang keempat atau ketiga, kata tengok. Apa kata Allah? Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu
yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu, kalau berimanlah, apabila diseru mereka kepada Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan sebahagian dari hukum hakamnya, bahawasanya mereka berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami buat. Kami dengar dan kami ikut. Kami dengar dan kami taat. Itu orang beriman. Bukan kami dengar nanti dulu, kita fikir dulu. Tak ada fikir-fikir. Dengar buat. Dengar patuh. Dengar taat. Sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Begitulah sikap kita terhadap hukum hakam dalam Islam. Kadang-kadang hukum hakam tu bukan logik pun. Kita tak tahu mengapa Allah datangkan suatu hukum tu. Pernah tak terfikir di hati kita, mengapa Allah haramkan riba? Ada tak terfikir di hati kita tu? Sedangkan riba tu banyak apa? Membantu manusia-manusia di akhir zaman. Dengan riba kita boleh beli mtoka, dengan riba kita boleh beli rumah, dengan riba kita boleh beli tanah, dengan riba kita boleh beli berbagai-bagai perkara. Tapi Allah haramkan apa? Allah sebut dalam Quran, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maknanya Tuhan tak tahu ke? Tahu. Tuhan nak uji kita, kau patuh ke tak patuh dengan perintah Allah. Kita sekarang di akhir zaman nak maju, nakkan harta, nakkan rumah, nakkan mtoka, nakkan berbagai-bagai perhiasan. Jadi kena halalkan riba tu. Padahal Allah haramkan riba. Jadi dia menguji kita, kau ikut ke tak? Kau patuh ke tak? Kau taat ke tak kepada Allah? Lagi apa? Mengapa Allah haramkan makan babi? Siapa boleh jawab? Babi itu halal ke haram? Halal ke haram? Mengapa Allah haramkan babi itu? Sedangkan babi itu banyak benar gunanya untuk manusia. The animal is very useful to human beings. Ya ke tak? Dagingnya boleh dimakan. Ya ke tak, baik? Dagingnya boleh dimakan. Tulangnya boleh tak boleh makan? Tulang babi tu boleh makan tak? Kalau tidak lah, boleh tak? Boleh buat apa? Boleh buat sup. Sup apa? Sup apa? Sup gearbox namanya, tahu? Lemaknya boleh makan tak? Lemak babi boleh makan ke tak? Boleh. Dia digunakan untuk pengawet. Digunakan untuk buat gelatin. Digunakan untuk buat minyak rambut. Digunakan untuk buat shampoo. Digunakan untuk buat sabun. Boleh digunakan tu. Minyaknya tu. Perutnya berguna ke tak? Perut babi tu berguna ke tak? Apa guna? Buat sausage. Buat sausage. Tahu apa sausage? Pergi hotel besar-besar tahulah apa sausage. Dia buat nugget daripada lemak babi banyak tu. Lagi? Kulitnya guna tak? Tuan-tuan, puan-puan, kulit babi tu guna ke tak? Apa gunanya? Buat keropok. Ya Allah, punyalah rangup. Kerok. Very, very crispy, you know. Dah ada main tengok saya. Ada ke ustaz makan kulit babi? Tak ada lah. Tapi dia boleh jadi keropok yang amat rangup. Bulunya guna tak? Bulu babi tu guna ke tak? Apa gunanya? Untuk buat berus. Berus gigi boleh, berus budak sekolah boleh, berus cat boleh. Nak ngecat surau ni boleh lah pakai berus babi tu. Begitu banyak gunanya Allah haramkan. Allah kata jangan kamu makan daging babi. Wa harramallahu alaikum. Diharamkan kepada kamu itu. Apa namanya? Diharamkan kepada kamu itu bangkai-bangkai al-maitah. Lagi waddama dan juga darah-darah. Walahmal khinzir dan juga daging babi diharamkan kamu itu. Padahal banyak benda gunanya. Mengapa Allah haramkan? Adalah sebabnya kita tak tahu.
Akhir-akhir ini barulah terserlah, baru terkeluar rahsia bahawa babi itu dia membawa satu penyakit namanya JE. Apa JE? Apa JE? Tak pernah dengar ke mana? JEJ ya? Apa JE? Japanese encephalitis. Seminggu ngapai tu Japanese encephalitis. Punya bahaya. Itulah dia daging babi itu. Itu sebab Allah haramkan. Ya. Kalau edak dagingnya berguna, daging tu kalau buat mulut Nabi malam ni, Allah jenuh makannya ya. Tulangnya boleh buat sup. Jenuh makan sup tulang babi malam ni. Tak boleh. Mana buatnya? Kenapa orang Islam, orang beriman, dia ikut perintah Allah. Allah kata haram, haram. Jangan, there are no two ways about it. If it is haram, then it is haram. Jangan banyak cerita, jangan banyak songeh. Kita ni banyak benda songehnya. Lebih-lebih ke akhir zaman ni, banyak benda kita ni songehnya. Tak menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan tauladan. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kena faham bahawa kita kena amalkan Islam tu kesemuanya sekali. Tapi hari ini kita gagal melaksanakan Islam kesemuanya. Kenapa? Pasal apa kita gagal? Kerana kadang-kadang kita ni tak faham apa yang terkandung dalam Islam itu sendiri. Kita ingat Islam tu cuma sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, wirid, zikir, umrah. Kita ingat itu aja dalam Islam ni. Yang lain kita tak fikir. Kita ingat Islam ni hanya ritual saja. Tahu ritual? Benda yang kita lakukan hari-hari. Yang lain tu tak ada kena-mengena dengan Islam. Ekonomi tak ada kena-mengena dengan Islam. Pendidikan tak ada kena-mengena dengan Islam. Kemasyarakatan tak ada kena-mengena dengan Islam. Itu sebab bila kita dah sembahyang, dah puasa, dah zakat, dah naik haji, dah pergi umrah, kita pun ngangguk aja duduk atas kursi malas. Tahu kursi malas? Rocking chair. He sits on his rocking chair and then contemplates. Apa dia? Apa dia ingat? Aku kalau mati esok syurga mana agaknya ya. Dia ingat apa tu? Pasal dia dah sembahyang, dah puasa, dah zakat, dah naik haji, dah pergi umrah, dia rasa dah menjadi ahli syurga apa benar? Jannatul Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke, Jannatul Adnin ke. Orang apa itu, orang apa gelarnya? Orang perasan. Tahu ke apa perasan? Ya Allah, dia mana bukan orang Perak ke mana? Tak ada orang gajah sini. Ada? Perasan tu apa? Ada. Orang perasan. Apa perasan? Ya Allah. Perasan tu apa? SS. Apa SS? Syok sendiri. Sedangkan banyak lagi ajaran Islam yang tidak terlaksana dalam masyarakat Islam itu sendiri. Ya. Jadi orang perasan dia rasa dah lengkap Islam. Macamlah cerita orang buta dengan gajah. Malam ni nak cerita orang buta dengan gajah. Dalam sebuah kampung ada 4 orang buta. Orang buta ni rajin datang ke surau Al-Ihsan ni. Tak pernah miss mereka sembahyang berjemaah. Tiap-tiap waktu ada lah dema. Orang celik kadang ada, kadang tak ada. Orang celik kadang-kadang jadi chief small. Tahu apa chief small? Kadang ada, kadang tak ada. Tapi orang buta ni tiap-tiap waktu ada. Bila lepas haji sembahyang, mereka pun beronggok lah. Orang buta bersama dengan orang buta di luar sana ke, luar situ ke, beronggok je. Orang celik bersama dengan orang celik, cikgu bersama dengan cikgu, kerani bersama dengan kerani, orang kaki pancing bersama dengan kaki pancing, orang kaki bola bersama dengan kaki bola. Masing-masing beronggok-onggok lah, bersembang. Orang buta tu sama orang buta lah, 4 orang tadi. Duduklah mereka 4 orang tu. Ini bukan cerita benar, ni cerita rekaan ni ya. Bukan cerita benar ni, nak bagi faham. Jadi mereka beronggok-onggok lah. Mula-mula orang buta A, ada 4 orang, A, B, C, D, E.
Orang putih pun ya mengelamun seorang-seorang. Orang celik ni untung ya. Banyak dia nampak alam ini. Alam yang indah ni dia dapat tengok. Kita ni gelap aja apa tak nampak ni. Kata orang putih nombor 2 pula, aku setuju cakap kamu tu katanya. Ya, kita ni apa benda tak nampak. Orang celik ni dapat tengok gajah, dapat tengok rimau, dapat tengok binatang, dapat tengok matahari. Kita ni tak dapat tengok apa-apa. Kata orang putih C pula, orang putih nombor 3, yeah, I agree with you. Pandai cakap orang putih pula tu. Orang celik ni banyak dia boleh tengok. Kita ni mentang-mentang kita putih ni gajah pun tak dapat kita tengok. Kata dia gajah tu besar. Kata dia gajah itu hebat. Kata dia gajah itu gagah. Kata dia gajah tu perkasa. Kita malang tak dapat tengok gajah ya. Kata orang putih C. Kata orang putih D pula, ya, aku setuju dengan komen tu ya. Kita ni kalau tak dapat tengok gajah, dapat megang pun jadilah. Udah bertekad. Mereka dah berazam. Tak dapat tengok gajah, megang pun jadilah katanya. Entah macam mana dengan takdir Allah, datang satu sarkas. Tahu ke sarkas? Kalau dia tak pernah tengok sarkas ya. Minari tak apa ada dah dulu zaman saya budak tu banyak sarkas. Ya. Sarkas bawa apa? Apa bawanya? Binatang-binatang bawanya sekali. Dia bawanya singa, dia bawanya gajah, dia bawanya rimau, dia bawanya zirafah, dia bawanya zebra, dia bawanya apa lagi, unta. Macam-macam binatang bawanya. Di samping orang pun bawa juga. Itu namanya sarkas. Ini dah tak banyak dah. Dalam TV banyak lah sarkas tu. Ini yang betul live-nya tak ada. Dulu ada Grand Circus of India. Dia datang ni ya. Datang ke Malaysia. Jadi hari sebelum dia main yang sebenar tu, dia adakannya promosi besar-besaran. Ya, hari itu semua orang boleh tengok, boleh masuk dalam sarkas tu, boleh bergelemak dengan binatang-binatang di situ, boleh pegang binatang-binatang situ. Binatang yang jinak lah, yang liar tak boleh lah. Bila dengar itu orang putih pun jangan cakap lah, bergegas-gegas datang. Kenapa? Masing-masing nak megang gajah. Dia datang beria benar dengan tongkat-tongkat. Mana gajah, mana gajah, mana gajah, mana gajah. Dia pun jumpa Wahid. Wahid, dia tahu suara Wahid, dia dengar. Bawa aku pada gajah. Dia pun Wahid pun bawa. Bawa dia udah. Ini gajah. Pegang, kata Wahid. Dia pun pegang. Terpegangkan ekor gajah. Dia terpegangkan ekor gajah. Maka dia pun berkata dalam hatinya, orang celik ni kelentong aku je kata. Dia mengatakan gajah ini besar, dia mengatakan gajah ini gagah, dia mengatakan gajah ini hebat. Hebat apa? Macam tali aja. Udah jadi akidah tu tuan-tuan. Gajah tu bahawa bagi dia adalah macam tali yang lu tukar. Dia tak akan terima lah tu. Dia dah pegang. Dia dah urut ekor tu kata ke bawah. Memang tali je, macam tali betul kan. Okey, lepas itu datang pula orang buta B. Dia datang tu tak ada sederap tau, tak ada sekali. Datang B kemudian. Dia pun bertanya, mana gajah? Pegang bawa aku pada gajah, aku nak pegang gajah ni. Jumpa tu imam. Tu imam membawa dia, pegang gajah ni, kata tu imam. Dia pun pegang. Rupa-rupanya terpegangkan kaki gajah. Dia pun urut kaki gajah tu ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Apa katanya? Orang celik ni nipu aku je. Katanya gajah tu terror benar. Katanya gajah tu hebat benar. Hebat apa? Macam tiang aja. Udah. Berapa akidah dah ada tu? Berapa akidah dah ada? 2. Tadi gajah macam ekor, macam tali. Ini gajah macam tiang. Datang pula orang putih yang ketiga. Dia bertanya, mana gajah? Jumpa dengan Datuk. Datuk pun bawa dia gajah. Pegang ni, kata Datuk. Dia pun pegang gajah.
terpegangkan perut gajah. Diurutnya dia perut gajah tu, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ya? Dia rasa apa? Dia rasa inilah dia gajah. Oh, orang celik ni nipu aku je, kata ni gajah tu terror benar. Terror apa? Macam dinding aja. Kata, udah macam dinding kau pergi. Datang pula yang keempat. Datang yang keempat pula. Dia begitu juga. Nak tengok gajah juga. Dia pun cari mana gajah. Jumpa dengan siapa lagi? Udah yang satu 3 orang tu. Siapa lagi? Jumpa dengan pengurusi tu. Dia pun bawa, pengurusi pun bawa dia. Bawa. Ini gajah, pegang kata dia pengurusi. Dia pun pegang. Terpegangkan apa? Telinga gajah. Dia terpegangkan telinga gajah. Dia pun cakap seorang, ini rupa orang celik ni, nipu aku je, mentang-mentang aku ni buta, dia tipunya je. Katanya gajah tu terror, katanya gajah tu hebat, katanya gajah tu bagus, gajah tu perkasa. Perkasa apa hebat, apa terror, apa? Macam kipas aja kata. Sudah berapa akidah tentang gajah? Tuan-tuan, ada berapa akidah? 4 tentang gajah. Bila petang esoknya tu mereka keempat-empat datang balik ke madrasah Al-Ihsan ni. Sudah lepas sembahyang mereka beronggok balik 4 orang tu. Apa kata orang buta orang celik ni asyik nipu kita aja ya. Katanya gajah itu hebat, katanya gajah itu besar, katanya gajah itu terror. Terror apa macam apa? Macam tali aja kata. Kata orang buta bi, kamu pun serupa 2 kali 5, 5 kali 2. Tak bilanya gajah itu macam tali. Gajah itu sebenarnya macam tiang. Kata orang buta si pula, kau berdua ni sama, pakat ya. Nak nipu aku ya. Kau ingat aku tak pergi ke? Aku pergi tahu, tak tahu tanya Datuk ni. Ya. Bila pula dia macam tali, macam tiang. Gajah tu sebenarnya macam dinding. Kata orang buta nombor 4,33 serupa aja. Nak nipu orang aja kata. Aku pun pergi tadi tahu. Tak percaya tanya pengurusi tadi. Aku pegang gajah tu macam komen juga. Tak ada bilanya gajah tu macam tali, macam tiang, macam dinding. Gajah tu sebenarnya macam kipas. Bukan kata orang buta macam tali, bukan kata orang buta B. Apa? Macam tiang, bukan kata orang buta C. Macam dinding, bukan kata orang buta D. Macam kipas. Begitulah bertengkar-tengkar. Tiang, tali, kipas, dinding. Tiang, dinding, kapik, tali, kipas. Begitulah bertengkar-tengkar. Sudahnya tongkat pun naik. Lepak ya. Sudah naik tongkat tu sampai apa? Sampai mengapa? Kerana masing-masing mempertahankan konsep gajah. Masing-masing mempertahankan konsep gajah. Ya, ada yang mengatakan gajah tu macam tali, ada yang mengatakan gajah tu macam tiang, ada yang mengatakan gajah tu macam dinding, ada yang mengatakan gajah tu macam kipas. Ini dia tuan-tuan. Hari ini begitulah kita bergaduh sesama kita. Kerana masing-masing ada apa? Ada pendapat tentang Islam itu. Ada orang kata Islam itu ekonomi saja, lalu dia bergerak dalam bidang ekonomi, berniaga saja. Tak kira riba ke tak riba ke, janji mau maju. Kita mau negara yang maju, kita pun berekonomi aja. Tak kira halal dan haram. Ada orang ingat Islam tu semayang aja, dia pun semayang lah, tunduk bangkit, tunduk bangkit, tunduk bangkit, tunduk bangkit. Tak kira anak tak tutup aurat pun tak apa, janji dia mau semayang. Ada orang nyangka Islam itu hanya puasa, rajin benar puasa. Yang lain akhlak tak kira, ngumpat orang tak apa, ngata orang tak apa. Begitulah hari-hari ini, masing-masing dengan pendapat masing-masing. Sebenarnya Islam itu adalah kombinasi segala-gala yang saya sebut tadi. Islam itu kombinasi akidah, kombinasi ibadah, kombinasi akhlak, kombinasi amar ma'ruf nahi mungkar, kombinasi perniagaan, kombinasi pendidikan, kombinasi kemasyarakatan, kombinasi apa sajalah dalam hidup ni. Semua itu adalah dikatakan Islam ya. Katakanlah Cik Wahid kita ni, ini sebagai test dia ambilnya golok, dikeratnya ekor gajah.
Dari keratnya ekor gajah, dia ambilnya ekor gajah tu bawa atas motor. Naik raga motornya, dia bawa keliling manja. Dia tanya orang mikir bawa apa Wahid? Jawabnya, aku bawa gajah. Kata, percaya ke tuan-tuan? Percaya ke tuan-tuan? Faham ke cerita saya ni? Dia ambilnya pisau, dikeratnya ekor gajah, naik atas raga motor tu, bawa ni keliling. Bila tanya orang, kamu bawa apa Wahid? Apa jawabnya? Aku bawa gajah, kata. Percaya ke tak tuan-tuan? Apa dia bawanya? Ekor gajah. In the same manner Islam is misunderstood like that. Ada orang rajin sembahyang ni ingat dah apa? Udah lengkap Islamnya. Dia rasa dah menjadi ahli syurga benar. Ada orang dah rajin berniaga, dia rasa itu aku dah menyumbang untuk Islam. Sedangkan Islam adalah apa? Himpunan segala sifat tadi, ya. Baru namanya Islam. Termasuk akidah, termasuk ibadah, termasuk akhlak, termasuk ekonomi, termasuk education, termasuk apa? Perjuangan jihad fi sabilillah. Semua itu adalah dalam Islam. Dalam kita melaksanakan Islam tu kena amalkan kesemuanya sekali. Everything you do must be in accordance with Islam. Tak ada satu pun tertinggal. Ya. Kalau tertinggal, apa akibatnya? Ini penutup. Apa akibatnya kalau kita amalkan Islam di sudut-sudut tertentu sahaja? What are the consequences if you practice Islam in little parts? Ya? Dalam bagian-bagian tertentu saja. Yang lain tak ikut Islam. Allah bagi amaran lama dah. 1450 apa? 400 tahun dah? 1500 tahun dah. Tuhan bagi amaran. Apa kata Allah? Baca suratul Baqarah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah. Suratul Baqarah ayat 85. Cakap kitanya, apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur kepada setengah yang lain? Setengah buat, setengah tak nak buat, setengah terima, setengah tolak, setengah ikut, setengah menentang, setengah kita perjuangkan, setengah kita menentangnya. Kamu tu kopi tu ke? Kata Tuhan. Tidak ada balasan bagi mereka yang berbuat demikian. Kalau kamu kopi tu, tak ada balasan lain. Apa balasannya? Illa khizyun fil hayatid dunya. Melainkan hina dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuraddun, dan di hari kiamat nanti kamu akan dikembalikan ke mana? Asyaddil azab. Ila asyaddil azab, kepada azab yang amat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tak pernah alpa dengan apa saja yang kamu buat di atas muka bumi ini. Allah janjikan dua perkara, di dunia dan di akhirat. Di akhirat saya tak cerita malam ni kerana tak dapat bukti. Tak boleh nak dibuktikan bahawa di akhirat nanti akan disiksa, akan diazab, akan disengsarakan oleh Allah. Yang ini tak dapat bukti. Kerana orang yang apa? Yang dah balik pun tak pernah SMS kita dah. Ada kan yang dah balik tu SMS kita? Ada di telefon kita dah? Mana ada? Aku tengah teruk ni ada. Ada bayar tu tak? Dah pencen ni tak ada. Geng-geng yang dah balik. Ada tak geng yang dah balik-balik dulu? Ada tak yang dah mati dulu? Ada dia mengabar kita, aku tengah teruk ni kena pelopor ni, ada tak? Tak ada. Jadi tak dapat bukti. Tak boleh nak dibukti. Tapi yang di dunia ni nampak kaedah. One more time. Yang di dunia ni nampak kaedah. Umat yang paling hina di dunia ni umat apa? Ya Allah, tak tahu dia menjawabnya. Umat yang paling hina dalam dunia sekarang ini umat apa? Umat Islam. Tak kena menampak ni. Umat Islam di Afghanistan hina ke mulia?
Umat Islam di India hina kemuliaan. Di India tu masjid yang terbesar di India, tahu? Namanya Masjid Babri. Paling tua, paling besar, paling tua. Diroboh oleh orang Hindu, orang Islam tengok aja terbedik-bedik mata tengok. Tak boleh nak buat apa? Kerana mereka senjata lengkap. Yang kedua, mereka dikawal oleh tentera-tentera India. Ya. Tak boleh nak buat apa? Tengok aja dah. Ranak sekarang ni macam padang jarak, padang terkukuh. Masjid yang tertua di India, masjid yang yang terbesar pada tu, dirobohkan oleh orang Hindu depan mata orang Islam. Itu tanda hina ke tanda mulia, tuan-tuan? Mengapa hina? Kerana Allah sengaja nak hina kita. Itu di India. Di Kashmir, majoriti penduduknya orang apa? Orang Islam. Tapi yang merantau orang apa? Orang Hindu. Hina ke mulia? Hina. Lagi di mana? Di Palestin. Di Palestin, orang Yahudi tu. Mengancam orang Islam, menekan orang Islam, membunuh orang Islam sesuka hati mereka saja. Tidak ke baca surat khabar dah ni. Hari-hari orang Islam dibunuh oleh orang Palestin, orang apa? Orang Yahudi tu. Hari-hari kanak-kanak kecil dibunuhnya, perempuan-perempuan dibunuhnya, tentera-tentera dibunuhnya. Kita tak boleh buat apa? Ngadu pada bangsa-bangsa satu, pekak ada telinga dia. Itu tanda kerana Allah nak hinakan. Apa Allah tak berkuasa ke membalas balik kepada orang Yahudi tu? Berkuasa ke tak? Berkuasa, tapi Allah tak balas. Kenapa? Kerana Allah biarkan kita dalam kehinaan. Kerana Allah janjikan kehinaan. Sehinggalah satu masa nanti, bila kebangkitan orang Islam dengan pertolongan Allah Ta'ala nanti, bila turunnya Imamul Mahdi besok, baru kita ni akan akan dapat membalas kejahatan Yahudi itu dengan kejahatan juga. Kalau tidak, kita terimalah kehinaan tu. Di Burma, orang Islam hina kemulia. Hina kemulia di Burma. Orang Rohingya tu sekali dibunuh dia berapa orang tahu? Bukan seorang berdua. Berapa orang dibunuhnya? 500 dibunuh dia. Satu kampung habis. The whole village wiped out. Oleh orang Buddha di Burma tu. Begitu juga di Uganda, di Nigeria pun begitu juga. Sekali dibunuh oleh orang Islam 2,000 orang sekali mati, tahu? Tak ada siapa menggambarkan orang Islam tu diganasi, tak ada. Padahal itu pekerjaan pengganas ke tak tu? Pekerjaan pengganas lah tu. 2,000 orang Islam mati sekali tu. Esok lagi 2,000, lusa lagi 2,000. Begitulah keganasan yang dilakukan terhadap orang Islam. Di mana yang orang Islam tidak kena tindas? Cek khabar. In which part of the world the Muslims are not suppressed? Cek khabar kan? Mana tempat orang Islam yang tidak ditindas? Di Rusia? Di Rusia kena tindas tak? Di China kena tindas tak? Di Burma kena tindas tak? Di Selatan Thai kena tindas tak? Di Malaysia, ni jangan. Pasal dia ngabur Malaysia tadi. Dalam negara kita orang Islam hina ke mulia? Mulia ke hina orang Islam dalam negara kita ni? Dah. Ustaz mulia lah, dia datang salam dan dengan ustaz ya. Sebenarnya tuan-tuan, Allah sedang menghina kita di negara kita sendiri, tahu? Kerana kita tak ikut cara Islam yang lengkap, maka contohnya kita tidak ikut pendidikan Islam. Pendidikan tak ikut Islam, maka gagal kita melahirkan anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ibu bapa. Gagal kita. Coba tengok sekarang ni kita, orang Melayu yang beragama Islam. Gunakan akal kita ni ya. Kita ni Johan belaka, ke dah. Johan yang negatif. Ya tak? Siapa Johan lepak? Cakap apa? Siapa Johan lepak? Melayu apa agama? Islam. Siapa Johan buang anak? Siapa Johan buang anak? Melayu yang beragama Islam. Gagal kita mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Johan belaka ni.
Siapa Johan Bosiang? Melayu yang beragama Islam. Siapa Johan Bohjan? Melayu yang beragama Islam. Ya. Padahal Bosia tu cakap Cina, Bohjan tu cakap Cina, Johannya orang Melayu. Hebat betul orang Melayu ya. Itu. Lagi? Apa Johan lagi? Nombor 1 Johan orang Melayu ni Johan apa? Johan hisap dada. Ya, cuba pergi ke pusat-pusat sonti. Di mana-mana saja pusat sonti dalam Malaysia ni majoriti penghuninya orang apa? Jauh tak nak pergi kan? Pergi ke Perlop tu, kebanyakan orang apa? Orang Melayu. Pergi ke Batu Gajah tu. Saya pernah ceramah di Batu Gajah tu. Kebanyakan orang Melayu belaka. Adalah seorang dua orang selain daripada Melayu. Yang lain tu Melayu belaka. Hina ke mulia. Hina ke mulia. Hina. Mengapa hina? Kerana memang Allah nak hinakan. Kenapa kita hina? Kerana kita amalkan Islam hanya di sudut-sudut tertentu saja. Kalau kita nak keluar daripada kehinaan, kita kena amalkan Islam itu kesemuanya sekali. Everything you do must be in Islamic terms. Baru kita keluar daripada kehinaan. Baru Allah lepaskan kita daripada kehinaan. Itu dalam dunia ni hina. Di akhirat besok akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita tak dapat bukti kerana kita belum pergi akhirat. Nak tahu apa? Nak tahu? Pergi akhirat besok baru tahu ya ke tidaknya cakap Allah ya. Allah kata akan disiksa. Yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dia akan dikembalikan kepada azab yang amat pedih dan Allah tak pernah alpa dengan apa saja yang kamu lakukan di atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan dan puan, mesej yang nak sampai pada malam ini, ingat tu, ada mesej nak sampai. Yang pertama, bahawa Islam itu adalah agama yang lengkap. Faham tu? Yang kedua, Islam meliputi segenap aspek kehidupan. Yang ketiga, Allah hanya menerima cara hidup ikut Islam. Yang keempat, kita kena amalkan Islam dalam segenap aspek kehidupan. Semua mesti ikut cara Islam. Itu yang keempat. Yang kelima, mesejnya, kalau kita gagal mengamalkan Islam secara sepenuhnya, maka Allah akan hina kita dalam kehidupan di dunia dan lagi satu kan, seksa kita di akhirat. Yang mana tak? Hina dunia ke seksa akhirat? Mana tak? Dua-dua pun tak nak ya. Jadi sebab itu kita kena amalkan Islam. Nak amalkan Islam macam mana? Kena jadikan baginda itu sebagai contoh dan suri tauladan. Ya. Jadikan baginda. Kaji macam mana baginda semayang, begitulah kita nak semayang. Baginda puasa, begitulah kita nak puasa. Akhlak baginda macam mana? Begitulah juga akhlak kita. Macam mana dia melayan isterinya, kita pun begitu juga melayan isteri kita. Ikut cara baginda. Barulah mudah-mudahan Allah kasihankan kita dan dikeluarkannya kita daripada bidang kehinaan. Barulah kita bahagia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah sekadar itu. Hujan pun dah berhenti ya. Mamam pun dah nunggu kan? Ada mamam tak? Ada mamam lepas ni insya-Allah. Saya pun dah letih ni. Ini dah 74 tahun ni tau. Boleh menjerit 74 tahun ni kira okey lah tu ya. Okey dah. 74 tahun ni menjerit ni tau. Kira okey lah tu. Jadi salah silap minta ampun, minta maaf. Kalau ada yang terpukul, kalau ada yang terketit, kalau ada yang terbeliung, kalau ada yang terkapak, minta ampun, minta maaf ya. Bukan saya datang dari kampung ni nak ngapak ida. Bukannya nak nukul, bukannya nak membeliung ida. Ya. Nak smash pun ida. Kalau ada yang tersmash, bukan saya datang dari kampung nak nyemeh ida. Cadangnya nak drop shot aja. Tahu ke apa drop shot di mana? Atas bola tanggung apa buat? Bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fahamta falakal hamdu kama akramta fahamta wa qulta wa qalqal haqqa wa'duka sidqan sanuqri'uka fala tansa wa qul ta'allama al-insana ma lam ya'lam 'allamna min ladunna 'ilma nas'aluka bi fadlika an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana man anta bi 'alaina kama hafiztahu 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal